kata kalau orang tu 40 hari berturut-turut tak diuji oleh Allah, dibimbangi dia jauh pada rahmat Allah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi wala karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, akhirnya mikrofon ini sampai kepada saya. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara, barisan pegawai, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Yang dalam banyak-banyak syarikat yang kita bekerja, yang paling susah syarikat air Selangor lah. Kan, almaklumlah sentiasa mendapat kecaman dan juga sedangkan itu bukan salah kita, kita hanya menjalankan saja, kan? Sabarlah banyak, kan? Itu sebabnya setiap kerja ni ada cabaran dan dugaan, kan? Dahlah tu dalam banyak-banyak perkara kita nak buat pada hari Rabu, ada satu perkara yang paling kita tak nak buat, iaitu mendengar ceramah, kan? Ni tak payahlah buat muka excited macam nak dengar ceramah sangat macam tu, kan? Dahlah ceramah hari Rabu 3-3 pula tu, gila betul. Lift pun tak ada. Allah, tu semua lah tu, kan? Tapi aku tengok berat badan korang tak ada susut pun nampak. Tapi tak apalah, tapi tak apa. Sebenarnya apa yang dipilih tajuk hari ni sangat tepat dan baik. Sebab hari ni tuan-tuan dan puan-puan kita boleh tengok secara live, secara maya. Sahabat-sahabat kita yang di tingkat bawah pun tengok secara live. Begitu juga ada ke yang work from home. Ada juga pun sedang tengok secara live. Jadi selamat menonton. Sabar banyak-banyak sebab bekerja di rumah. BDR, bekerja dari rumah, ibarat BDR, perang badar, kan? Ibarat peperangan, bukan senang nak kerja dari rumah, kan? Orang yang dah biasa bekerja, dia akan rasa susah bekerja dari rumah. Orang yang memang biasa tak bekerja, dia rasa sonok sangat bekerja kat rumah. Bangsa pemalih lah, tak berguna punya orang, kan? Macam tu lah, kan? Dia akan rasa. Tapi orang yang bekerja di rumah yang kat sini tu memang rajin kerja lah, kan? Macam tu lah, tersangka baik, kan? Kadang ada kekangan-kekangan, ada kekangan-kekangan dan sebagainya. Jadi hari ni tajuk kita nak hidup bahagia. Apa? Rezeki nak berkat ke kerja nak berkat? Rezeki nak berkat, betul lah. Rezeki nak kena berkat. Jadi bila sebut nak capai keberkatan dalam rezeki ni, nak capai keberkatan dalam rezeki ni sebenarnya bukan rezeki je. Sebab rezeki ni ada macam-macam. Rezeki ni yang kita faham naik pangkat, duit, tak, dia lebih daripada itu. Orang yang hari-hari kena marah tapi dia tak rasa apa, tu rezeki. Rezeki. Dia kena marah, kena maki, kena apa, dia macam tu ya, dia tak ada rasa apa. Dia macam daun keladi bunting lah. Siram air tak rasa apa, tu rezeki tu. Kau tak terasa apa-apa ke bos marah? Bos marah ke tadi? Dia pun tak tahu bos marah dia. Tu rezeki tu, ada orang macam tu. Ada orang tu pula, dia jenis memang dah lama dapat bini yang kontrol dia, marah dia hari-hari, dia rasa okey je. Dia tak ada rasa apa, tu rezeki tu, kan? Ada orang tu dapat rezeki, bini dia resepi kegemaran yang dia masak telur setelur-telurnya, telur dadar, telur mata kembang. Itu je lauk dia masak, lauk berasaskan telur. Naik hanyir mulut suami tu malam, kan? Tapi suami dia okey je. Rezeki. Maknanya rezeki ni, kegembiraan ni, contohlah, kan? Ada orang dapat makan roti canai dia rasa happy. Ada orang dia tak dapat makan roti canai, dapat makan Maggi pun dia rasa happy. Ada orang dia tak dapat makan apa, dia dapat minum pagi tu, dapat minum air sirap selasih. La ilaha illallah. Dia bukan sirap biasa tau, sirap selasih. Dia terasa senang hati, dia rasa okey, seronok sangat. Apa maksud dia? Macam kita balik kampung. Kita balik rumah, balik kampung, saya saja balik kampung, kan? Balik kampung tengok rumah kunci, apa rasa? Mak kita tak ada, rupanya mak kita kenduri, duduk depan. Aduh, cepatlah mak balik.
Bukan kata kita nak berpesta, nak apa sangat dengan mak kita. Tapi makna pentingnya mak kita tu ada kat rumah ke kampung. Atau bila balik dapat duduk dengan mak, jadilah mak buat air kopi. Rasa sedap sangat air kopi O tu sambil berbual-bual dengan mak. Maknanya bahagia ni letak kat mana? Bahagia letak kat hati kita. Cara kita respon pada satu perkara. Satu ilmu saya nak bagi kat semua. Tolong ingat ni, staf syarikat Air Selangor Hulu Langat. Kan? Satu ilmu nak bagi hari ni. Kebahagiaan itu bukannya memiliki apa yang kita inginkan, tetapi menginginkan apa yang kita miliki. Power gila ayat pagi. Nampak tak? Kebahagiaan bukannya memiliki apa yang kita inginkan, tetapi menginginkan apa yang kita miliki. Kita ada isteri, kita menginginkan isteri kita, itu bahagia. Kita ada suami, kita menginginkan suami kita, itu bahagia. Kita tak ada suami, tapi kita menginginkan suami orang, itu bahaya. Itu bukan bahagia tu, itu bahaya. Kan? Jadi kena faham maksud tu kan? Jadi makna kata bahagia ni terletak pada diri kita. Ada orang contoh tiba-tiba lah contoh tau, ni bukan betul-betul, jadi jangan terbawa-bawa sangat dengan apa saya cakap ni. Saya umumkan hari ini, siapa yang hadir ceramah pada hari ini, maka syarikat Air Selangor dengan berbesar hati menyumbangkan 500,000 setiap seorang kepada semua yang hadir yang tingkat 3 ni. Menyesal orang kerja di rumah tu. Itulah, teragak nak pergi dah tadi. Dia kata, rugi untung lah kau. Dia kata kan. Okay. Saya nak tanya, banyak ke tak banyak? Siap dekat tu. Sila tinggalkan nombor akaun. Kita akan transfer selewat-lewatnya jam 5 petang ni. Ramai lah yang menangis pergi bahagian HR, tolonglah masukkan nama saya. Sebab pada kita 500,000 banyak tak? Banyak. Silap-silap bila dah bank in ni malam ni, kan, dapat, jangan kata bank in, dah sebut ni sampai pertangan bincang, kau nak buat apa? Aku ingat aku nak pergi bercuti. Kau ingat nak beli kereta. Aku ingat aku nak berhenti. Nak berhenti pun ada. Sebab pada dia 500,000 tu dia nak start bisnes, dia tak nak ke dah. Cukup lah naik tingkat 3 ni. Contoh lah kan. Jadi makna kata, sebab pada kita banyak, rupa-rupanya dekat luar sana ada orang tergaru-garu kepala tengah mikir. Pening kepala lah. Duit tengah tak ada ni, dalam bank tinggal sikit je. Dalam bank tinggal berapa? 10 juta. Kau tak rasa nak pijak kau orang macam ni cakap. Sebab dia dah biasa dalam bank ada 100 juta. Bila tinggal 10 juta, dia rasa dia tengah susah. Wah, 10 juta tu, kalau dia berjimat belum tentu dia sempat habiskan sebelum dia mati tu. Sebab setiap orang cara menerima berbeza. Tengok orang perempuan hari ni mempertikaikan suami. Bila kita beli kereta bang, macam ni motor pergi kerja, malulah turun kat guard tu, buka helmet, tudung kedut. Contohlah, orang perempuan naik motor, kalau takut kedut, gantung dengan hanger naik motor. Kan? Lepas tu masuk bilik air, buka helmet, buka tudung tu. Elok lah, tak adalah kedut ni, aku ajar ni cara. Kan, sangkut dekat belakangnya, biar dia ngebang je tudung tu kan, insya-Allah. Kita malu naik motor. Mak ayah kita dulu jalan kaki. Bahagia tak? Bahagia. Tak ada dia malu pun. Abang ni jalan kaki, bila nak beli kereta, beli motor, dulu pakai basikal tu mewah dah. Cerita apa? Dulu masa kecil, berebut-rebut nak makan ayam. Ayam tu pula nak berebut peha dengan kepak. Seekor ayam ada 2 peha, 2 kepak je. Betul tak? Dulu kan? Aduh, lepas tu mengajuk. Dia ambil peha. Orang tak apa pun. Kepak pun habis. Mengajuk. Adik-beradik ramai kan? Hari ni dah tak demolish show. Pergi ke Pasaraya Giant ke TF ke, pergi kat Nantinan Fikmat, dia boleh jual peha je. Kesian ayam tu, peha dah tak ada. Yang ambil peha je, yang satu jual kepak je, betul tak? Tapi sekali lagi bahagia tu dengan cara kita respon. Ni duduk dalam ni kan, kadang-kadang dia cakap, apalah aku kerja cari kat air ni, dengar cakap air kena balon. Apa teruk sangat? Dalam Malaysia, bukan menurut kajian, air tu takkan ke dalam tanah pun banyak air. Sepatutnya Malaysia takkan ada masalah air.
Cukup cerita sikit. Soalan orang kan bila kata kenduri dah tak ada soalan lain nak tanya. Kita pun sampai malas nak mengaku kita kerja syarikat air Selangor. Kau kerja mana sekarang? SAS. Ya. Kau kerja mana? Kat Ajang. Mana ada dekat dengan tu adalah dekat traffic light tu. Macam malas nak cakap lah. Betul lah. Aku tahu. Kau tak payah cerita, aku tahu. Dia memang macam tu perempuan. Kau cerita kan? Aku tahu. Kau orang memang macam tu panggil kau. Aku tahu dah. Aku buat kajian dah tu. Tapi satu benda kita kena ingat. Fikir lagi luas pada tu. Jangan malu. Saya kerja kat syarikat air Selangor. Lepas tu dia cakap, sekarang ni masalah air. Jadilah. Soalan tu jangan tanya saya lah. Tu kena tanya bab dasar ni apa, saya kena tanya ke pimpinan pengurusan tertinggi. Saya tak dapat nak jawab soalan tu. Itulah sekarang syarikat air, boleh tak kita jangan bincang tajuk tu? Ada tak tajuk lebih baik untuk kita bincangkan? Sebab saya tak boleh nak terlibat dengan perbincangan tu. Sebab tu polisi dan rahsia syarikat. Macam memang betul pun. Kenapa kita nak bicara? Sekarang ni saya datang ni sebab kalau tak silap saya ni kenduri kan. Kalau meeting saya balik. Saya datang bukan untuk meeting ni, saya datang untuk cerita macam tu ke. Professionally kat luar kan. Lagi satu lagi kena ingat, bila kita punya jangan malu dengan kerja kita. Sebab duduk dekat syarikat air Selangor ni, yang duduk dengan ceramah ni, yang tengah tengok secara online ni, kena ingat satu benda apa dah? Tandanya kita ada kerja. Ada orang dekat Pekan Kajang ni, kat Bandar Kajang ni, bawa file folder, kulu kila, tengah fikir nak kerja apa. Kerja pun tak ada. Itu sebabnya hari ni, yang dah ada kerja, jangan lupa pesan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali pesan, dia beritahu ada 4 tanda orang bersyukur. Yang pertama, sebut, Alhamdulillah, aku ada kerja. Walaupun syarikat air. Okeylah daripada kau kerja syarikat api. Terbakar hari-hari. Elok lah syarikat air kan. Menguruskan api dah kojo. Dah macam setan pula mengojorkan api kan. Kan macam tu lah kan. Bahan api lain. Ni api. Kan. Yang pertama sebut Alhamdulillah aku ada kerja. Alhamdulillah aku kerja sini. Alhamdulillah aku kerja. Walaupun kerja aku jawatan biasa-biasa je. Tapi kita ada kerja. Kita minta isi borang dulu macam mana? Macam-macam orang. Mak ayah kita tanya, tolonglah anak aku, anak kerja. Tolonglah, kau kenal tak orang dekat dalam sana? Kan, bila minta kerja, semua surat sampai. Surat biru, surat merah, surat kuning, surat sokong dengan wakil rakyat. Surat ketua kampung pun ada. Kan, surat istana pun ada. Macam-macam lah nak sokong, nak kerja je pasal. Tapi bila dapat kerja, kenapa kita tak nak bekerja? Kan, pukul dekat-dekat pukul 9 pagi masih lagi duduk dekat pengawal keselamatan. Bilik elek, borak-borak. Contohlah, bukan kat sini, tempat lain. Kan? Bila relax, macam tak ada apa-apa, seolah-olah hidup ni, alhamdulillah, sekarang ni kerja macam, tak ada kerja macam tu. Kan? Tak ada. Kita kena kerja betul-betul. Yang kedua, hati. Dalam hati mesti memperakui siapa yang bagi nikmat. Siapa bagi? Oh, tahu tak apa. Allah bagi. Nabi pesan apa? Jangan kamu pandang kecilnya nikmat itu, tapi pandanglah siapa yang bagi nikmat tu. Yang interview kita tu syaratnya yang bagi Allah. Ada orang minta kerja, isi borang. Maaf, tebang ni borang ni. Bahagian HR, mana bahagian HR? Okey, bahagian HR dia berapa orang kat bahagian HR? 12 orang. Dia tapih-tapih kan tak orang minta kerja tu. Kan tengok ni tak boleh ni. Tak ada. Siap panggil kau tengok ni. Tengok contoh lah. Ni contoh tau. Dah. Nantilah tu tak habis cerita. Ini tu yang kelakar belum tu lagi, belum. Kan. Lepas tu bila dia tengok yang ni, okay. Lepas tu terlepas pula satu. Satu borang terlepas pergi bawah almari tu. Tu kita tak dapat je lah. Contoh Dah, ni manusia tau, human mistake. Dia tak dapat. Bukan kata sebab terlepas, sebab bukan rezeki dia. Nampak tak? Ada seorang tu, weh kau tengok, tudung macam tudung kau. Tengok kelusun, Allah bodoh rupanya. Tengok contohlah. Kelusun teruk, Rizak peksa teruk lah, contohlah kan. Tapi lepas tu tengok, rezeki dia. Lepas tu tengok, tapi dia ni, kesian lah. Dia ni kerja ni. Kerja jadi buruh kasar, kerja dekat sini. Kesian lah, kita cuba bagi. Rezeki.
Masuk interview pula, ahli panel berkenan pula dengan dia, cara dia jawab, walaupun kelulusan tak berapa, tapi tetap bagi dia satu kedudukan sesuai dengan kelulusan dia. Contoh. Nak kata apa? Macam orang pergi umrah lah. Orang pergi umrah. Kita cakap, entahlah kita sampai bila tak boleh pergi. Dia kata kan. Contohnya, kerja macam ni, macam mana nak pergi? Orang pergi umrah ni bukan sebab ada duit, tak ada duit tau. Orang pergi umrah ni sebab Allah lorongkan. Saya pergi tahun 2016 ke 2017. Saya cakap dengan mak saya, mak, ingat nak sponsor lah keluarga kita mana yang susah-susah tu, nak bawa pergi umrah, saya kata macam tu. Saya cakap, lepas tu pinjam. Mak saya cakap, kau jangan, kau dah sebut ni kat Madinah ni, kau dah sebut, kau kena bawa tau. Tak, memang nak bawa. Akhirnya pada tahun 2018, silap saya, 2018, 2019, hujung tahun tu, saya kira-kira keluarga yang susah yang saya nak bawa ni 15 orang total. Monong tuan-tuan, ramai pula kan. Tapi bayangkan, orang tu semua tak sangka, kebanyakannya tak sangka dia susah. Dia memang tak pernah pergi luar negara pun ada. Dan kali pertama pergi luar negara tu sampai ke Mekah dengan Madinah. Nak cakap apa? Masa pergi bank tu nak keluar duit, nak bawa, nak bayar dekat travel agency ni kan. Monong, dua yang monong. Yang pertama saya, kedua buku akaun. Monong. Tapi bila sampai kat Tanah Suci, tengok menitis saya mata, saya kata apa? Allah Akbar, hilang rasa duit habis tadi. Tak ada rasa apa pun. Okey, alhamdulillah. Tak sampai 3 bulan, Allah Ta'ala ganti balik duit saya. Tapi nak beritahu apa? Tak adalah masa tu rasa, alhamdulillah balik modal. Tak. Masa tu saya fikir, siapa lagi yang aku nak tolong? Kan? Tolong jangan angkat tangan. Jadi mak dia kata tu dia. Mak dia kata tu ya, kita tolong orang, kita apa, tak ada. Dapat pergi sebab orang sedekah, mana tahu. Ada satu pakcik bawa teksi, dia kena hantar barang dekat airport, sekadar hantar dekat syarikat Qatar Airways ni. Hantar dekat Qatar Airways ni, ada budak Malaysia dia cakap, pakcik dah pergi haji belum? Belum. Pakcik tak nak pergi ke? Kau hati nak pergi. Pakcik besok bawa gambar Pak Keping, bawa je lah. Yelah, dia pun ambil. Lepas tu esok terhantar. Ada apa ni? Tak apa, pakcik tunggu je. Bagi IC, ambil gambar. Tak sampai 2 minggu, sampai surat kat rumah dia, offer percuma, kau tak boleh, budak ni taja dia pergi haji percuma. Sebab dia ada kota, dia cakap kata boleh bawa family pergi haji. Kan, family dia semua dia dah bawa, tak tahu nak bawa siapa. Ada 1-0. Pakcik tu hantar barang dekat siang, pakcik tergerak hati je nak belanja pakcik tu. Faham tak? Rezeki. Jangan kita sangka-sangka dengan duit banyak boleh pergi. Berapa ramai orang duit melampau tapi tak pergi. Tahu melampau ni sembilan cakap ni banyak betul. If you don't understand. Melampau ni dalam bahasa orang Kajang sebut too much lah. Macam tu lah lebih kurang. Kan? You don't understand kan? Macam tu kan? Jadi mana kata? Itulah dia kelebihan. Kerja ni. Kelebihan rezeki Allah bagi. Dalam hati memperakui siapa yang bagi nikmat. Allah bagi. Ketiga. Yang ketiga. Tindak tanduk perangai kita mesti cara orang bersyukur. Apa tindak tanduk? Kerja mesti rajin. Kerja mesti ikut peraturan. Kerja mesti ikut masa. Kerja mesti ikut syarat-syarat yang telah digariskan oleh pengurusan kita daripada masa ke semasa. Dan yang keempat, memelihara nikmat supaya tidak rosak. Ni pesan Imam Al-Ghazali. Memelihara nikmat supaya tidak rosak. Kerja elok-elok, jangan kita ponteng kerja. Jangan kerja minum. Bila panjang minum tu, makna memang tak ada kerja lain. Minum. Okay, Kajang ni banyak lah kedai minum. Pagi tadi saya layan roti canai tu, sedap betul lah. Okay, warung Azmi. Kecil kedai depan Dewan Taman Mesra. Dia punya roti telur rangup dengan kuah sadap, mangan letek nyawa makan. Tuan-tuan kena pergi cuba. Sadap macam tu lah. Dia dah mula bincang sama dia kan. Kau janganlah play dulu apa yang kau dengar. Kau ni tak berbenar lah. Kan, terperanjat aku. Macam mana ni bisikan dalam kepala aku. Apa aku dah risau tau. Jangan, terperanjat tau. Jadi ingat, hidup jangan nak jadi kaya. Sebab bila kita niat nak jadi kaya, jangan risau ada orang lagi kaya pada kita. Kekayaan tidak akan bawa makna tanpa adanya keberkatan.
Apa maksud berkat? Apa maksud barakah? Seperti biasa. Kalau tanyanya koma. Darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak. Maksud barakah, ada yang cakap barakah itu adalah al-barakah itu pondok Ustaz Kazim. Orang Johor pula lauk lepas kenuri bungkus buat balik berkat. Tapi yang kita cerita keberkatan ni Allah bagi kebaikan walaupun sedikit tapi berkembang. Allah bagi kebaikan walaupun sikit tapi berkembang. Contohlah anak nak pergi sekolah. Kan? Kita pun bagi. Nah, tak adalah banyak sangat duit belanja ni. Mama boleh bagi RM1 je. Mama. Asal kampung Sungai Jeluk. Ini mama nyampah. Contohlah kan. Mama boleh bagi RM1 je. Anak cakap, Mama, tak apa. Hari ni Alung puasa. Allah. Mak dia pun tak puasa. Dia puasa. Hanya Alung puasa. Duit RM1 ni Alung simpanan tabung Ya Allah. Bagus anak mama ni. Pukul 5 balik. Mama. Apa hal? Mama penat ni balik. Mama nak beritahu je. Beritahu apa? Alhamdulillah result peksa dah keluar. Alung dapat nombor 1. Tengok. Dengan RM1 dia simpan. Dia puasa. Dapat result bagus. Nampak tak berkembang? Suami balik. Sayang. Apa? Nampak. Nampak berkat. Suami nak balik mengada je balik. Tak apa hal lah. Sayang. Abang nak beritahu Alhamdulillah abang dapat naik. Naik pangkat dia. Tak naik tingkat 3. Alhamdulillah. Contohlah. Tak naik tingkat ketiga tu makna lagi tinggi pangkat. Betul tak? Kat sini lagi tinggi pejabat, lagi tinggi pangkat. Betul? Betul ke? Wah, kebetulan. Untunglah siapa duduk dalam tingkat 3 ni. Kan? Yalah, Alhamdulillah. Tadi saya tengok suasana kerja. Alhamdulillah ceria kan. Seronok kerja ni. Kita dia satu je. Keberkatan ni kebaikan. Kita sebenarnya bekerja ni suasana kerja penting. Sebab kita bukan sehari kerja kat situ. Kalau boleh sampai kita penghujung usia kita sampai pencen tu, kita nak suasana kerja yang memberansangkan, mengembira. Kena marah biasa. Mana ada kerja tak kena marah, Arab? Kena marah biasa. Kita kena anggap, kita jangan kecil hati bos kita marah kita. Kita jangan benci bos kita. Jangan. Kita dua benda yang kita tak boleh pilih dalam dunia. Dua perkara tak boleh pilih dalam dunia ni. Apa dia? Yang pertama, mak ayah. Mana boleh pilih? Mana pada orang boleh pilih? Lahir-lahir keluar tengok. Tak nak lah ayah ni, masuk dalam perut balik. Tak boleh, itulah mak ayah kita. Yang kedua, tak boleh pilih bos. Mana orang boleh pilih bos? Bos pilih kita. Kalau kita tak suka, takkan? Bilalah bos ni nak berhenti? Engkau berhenti. Sebab bos pilih kita, kan? Jangan. Melainkan bos kalau berhenti pun akan tukar dengan bos lain. Itu saja. Kan? Tanpa keberkatan, rezeki kita akan rasa sempit. Rasa tak cukup. Ada je masalah. Rotek kereta mati dengan motosikal serentak. Ya Allah Akbar. Cukai taksiran pun nak bayar time tu. Ya Allah, duit tak ada pula. Korek tabur buncit pun tak cukup. Ada orang tu senang. Pernah tak orang perempuan kadang-kadang dia bayar bil bulan-bulan, bayar. Berlebih lagi. Cek balik semua dah bayar dah ni. Pernah tak? Kan? Rupa-rupa bertukar wallet dengan suami. Yang suami lah tak cukup, mana pula pergi duit aku ni. Tak adalah. Makna kadang-kadang Allah bagi rezeki macam tu. Rezeki yang tak disangka-sangka. Kan? Jadi cara nak mendapatkan keberkatan rezeki kita, yang pertama, banyakkanlah bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Dapat sikit syukur, dapat banyak syukur. Dapat biasa-biasa pun syukur. Moratorium, syukur. Dapat duit KWSP, syukur. Payah betul nak keluar, syukur. Mana duit dalam tu masih lagi tersimpan. Kan? Duit dalam tu masih lagi tersimpan, maknanya kita akan dapat juga bila sampai masanya. Kan? Duit KSP. Tak benda payahlah, banyak sangat prosedurnya apa semua. Kan? Banyak sangat prosedur. Tak apa, sabar. Maknanya Tuhan nak simpankan lagi duit kita. Duit tu tak hilang. Sabar. Kan? Saya duit KSP saya dah habis dah. Itu yang saya tak kisah sangat.
Kan? Nah. Macam itulah. Nak saya dulu kerja, saya pilih skim pencen dulu. Masa saya kerja dulu, saya jadi penasihat undang-undang. Jadi, so you know who I am, no? Itulah. Memang qualified lawyer, no? Saya kan. Yang nampak kampung ni, memang. Tak adalah. Tapi mana kata, akhirnya saya ambil skim pencen. Jadi, lepas tu saya bersara. Sekarang ni saya pensioner. Saya pesara. Kalau pergi hotel, tunjuk kad pesara tu dapat 10%. Macam tu kan. Syukur. Kena sentiasa happy apa yang kita ada. Betul tak? Saya datang ni Azia tadi. Semua buat tak reti sampai kat pintu tadi. Saya happy. Kan? Jadi Comin golap kan. Turun Ustaz. Okey. Tak ada masalah. Kan? Siap bertunjuk, Ustaz, saya tunjukkan parking, Ustaz. Saya tunjukkan parking. Berjalan dia, so aku ikut dia jalan kaki. Dahsyat. Itu baru Azia tau. Kalau naik kereta lagi bosan, mau merangkak sampai ke parking tu kan. Tapi okey lah. Orang sini bagus. Saya pernah kena halau main-main. Dekat Maep, Sedang. Lepas Imam Muda Ashraf keluar, aku nak masuk lah. Aku nak, keluar balik. Saya kat dengan cerita ni. Keluar balik. Ribut keluar balik. Sampai kat bawah yang budak rela tu bilang, Ustaz, atas. Naik balik. Lagi gila balik. Memang kereta saya tu tak nampak. Cermin tergelap sikit. Kan? Memang saya gelapkan. Sebab saya tak nak timbul kekecohan di traffic light. Ke traffic light kalau nampak dia. Tu masalah korang tu. Tak apa hal entah. Kan? Tak nampak hantu ke apa. Aku pun tak faham. Kan? Jadi bila macam tu dah naik atas tu kan, bila pengetua security tu nampak kata Azia tu naik balik, macam ni ada pegang kayu tu je ni nak halau, degil betul Azia ni naik dia balik. Saya pun turun cermin, la ilaha illallah Ustaz, apa naik kereta kecil, dia kata. Saya pun jawab, sebab minyak aku bukan kau bayar. Saya kata macam tu kan, suka hati aku lah kan. Itu pertama, bersyukur dengan apa yang kita ada. Syukur. Mak ayah kita dulu, dia boleh tahan lama, panjang umur dia. Salah satunya dia syukur. Pergi kenduri rumah orang, tak pernah tangan kosong. Ada je benda bawa. Ada benda nak bagi kat orang. Bagi botik, bagi apa, buah mangga, bagi gula, bagi susu, bagi tepung. Betul tak mak ayah kita? Kita zaman kita sekarang dapat bawa duit tu pun RM5, RM10 letak dalam ni. Letak dalam envelope nak bagi dekat tuan rumah kalau kena kahwin kan. Itu aja. Jiran-jiran kahwin, ada kita hantar barang dulu? Ada? Cakap tu terang, ada tak? Kurang lah. Mungkin ada lah siapa yang masih ikut tradisi kan. Masih ikut tradisi dulu-dulu mungkin dia akan buat. Sedangkan itu mak ayah kita dah ajar kita sedekah. Kita cakap mak kita pun tak ada, kita sibuk bagi orang, kenapa? Mak kita cakap apa? Mak kita kata, biarlah nanti besok kalau kita besok ada orang bagi kat kita pula. Dia percaya macam tu. Maknanya dia percaya apa? Dia percaya Allah yang akan izinkan benda tu berlaku. Tu je. Kan? Lepas ni cuba kita buat. Dengarkan korang kenduri. Nak pula, kadang ada orang kenduri, serentak pula dengan kenduri semua saudara kita. Kita tak boleh nak pergi. Tapi dia setaman dengan kita. Apa kita buat? Pergi 2-3 hari sebelum kenduri dia. Assalamualaikum, minta maaf. Kenduri so tak payah nak pergi. Jadi ni ada sikit beras, lepas tu ada duit. Bagi duit. Bagi. Apa? Ya Allah, Akbar, bagi beras, bagi ni pula. Kan? Nampak? Ya. Betul sekarang kenduri memang banyak betul. Roket-roket nak puasa ni kan. Ni memang tengah musim mengawan ni. Jangan main-main. Kejap kenduri. Kan? Iya. Jadi mana kata? Selesaikan. Kedua. Kan? Cara untuk mendapatkan keberkatan rezeki, belanjakan duit gaji kita tu ke arah yang diredai oleh Allah. Jangan ingat kita dapat aja berkat ni. Tapi ke arah mana belanja tu penting. Tukar sport rim. Tukar sport rim. Penting ke tak penting? Tukar sport rim. Tapi duit pelajar anak apa semua bini bayar. Contoh. Kan? Ada suami yang tak tanggungjawab tuan-tuan. Duit semua, duit belajar semua isteri. Duit ke dapur semua isteri. Sedangkan duit ni saya nak pesan pada sang suami. Suami, jangan marah kalau saya cakap ni. Saya kena cakap. Kan? Sebenarnya tugas orang perempuan melahirkan anak. Melahirkan anak dan melayan suami. Itu saja.
Kau suka tak suka, tu jawapan dia. Itu sahaja, faham? Tugas seorang isteri melahirkan anak aja. Orang perempuan ingat, tugas kita hanya lahirkan anak dan layan suami je. Masak, basuh pinggan, basuh kain, besarkan anak, jaga anak, semua tanggungjawab suami. Suka tak suka, itulah dia. Wah, tengok. Aku dah tengok reaksi semua, orang perempuan. Dia cakap angguk pergi pandangkan kawan dia. Macam satu pencapaian kan tu. Tapi orang lelaki kemungkinan besar tak mampu nak buat semua. Maka Nabi sebut apa? Wahai lelaki-lelaki sekalian. Nabi bersama masa khutbah terakhir Nabi. Sesungguhnya berlemah lembutlah terhadap isteri kamu, kerana sesungguhnya mereka adalah pembantu dan teman yang setia. Orang perempuan hanya bantu suami. Suami sibuk kerja, isteri bantu suami dengan cara jaga anak-anak. Isteri bantu dengan cara apa? Cara dengan siapkan keadaan rumah. Orang perempuan dia tak boleh tengok rumah sepah. Orang perempuan dia tak boleh tengok rumah memang clear, tapi orang perempuan dia tergamak biarkan kereta dia bersepah. Lelaki pula dia tak tergamak, kereta jangan usik kereta, jangan saya sepah kereta aku. Itu lelaki. Rumah sepah tak apa. Itu lelaki, dia beza tau, berbeza habitat. Ingat tu. Tu nama dia. Tapi orang betul, sebenarnya orang perempuan hanya membantu dalam bab bekerja. Ingat dalam bab bekerja. Kena faham betul-betul. Dalam bab bekerja, orang perempuan bekerja dengan niat nak meringankan beban beban suami. Dalam perkara ni dibenarkan. Kalau orang perempuan tak nak bagi pun boleh. Tetapi orang perempuan kena ingat, ada satu pandangan menyatakan salah satu sebab ganjaran kepada keizinan yang suami berikan adalah membantu meringankan beban suami. Ada satu pandangan kata. Itu sebabnya suami bagi, eloklah saya nak ringankan beban abang, makasihlah banyak. Kan? Jadi persetujuan bersama, tak apa bang, duit ni yang bil api, bil air saya bayar. Dengan anak ni saya bayar, abang bayar ni. Semua duit rumah, bayar duit kereta-kereta semua abang bayar. Okey. Rotek macam mana? Rotek kita 50-50 lah. Isteri yang setuju 50-50 tak apa. Kalau isteri tak setuju, suami tak boleh ambil. Ingat? Tu sebabnya orang lelaki kena jaga hati isteri ni baik-baik. Hati orang perempuan ni fragile. Cuba tengok, cuba baca tu fragile, fragile tau. Bayangkan, jadi mana yang gila-gilanya, jangan kau kena hati-hati sih. Bila sampai time dia punya dia frust dan dia gila. Jangan main-main. Orang perempuan ni nampaknya lemah lembut ni. Dia dekat sini, Ustaz, ambil gambar deh. Kau nampak memang kau tak terjangkau terperangai dia. Sampai kat rumah, pergi mandi. Astagfirullahaladzim. Mana tu perangai kat orang perempuan tau. Kat rumah tak terjangkau tau. Ya Allahu Akbar. Tu dia. Jadi mana kata orang lelaki kena hati-hati, kena ambil hati. Orang perempuan ni kita kena bagi dia me time. Orang lelaki me time banyak. Tak payah minta, memang kita ada. Dekat pejabat ni me time berapa banyak? Tadi me time kat pondok pengawal agak-agak lah. Tak ada tempat lain kau punya me time malah. Betul tak bang tadi? Tu staff-staff sini kan? Kata ayah bohong, aku cam muka tadi. Aku tengok balik, aku kejam kan tau. Aku tak nak tunjuk ya. Kan, me time dekat kedai kopi dengan kawan kita. Kan? Tu orang lelaki. Orang perempuan, dia kat rumah kan dia balik. Tu semua orang perempuan. Dia pukul 5 dah stres. Balik pukul 5 kan? Wah, tengok cara jawab. Hampa. Tak boleh balik pukul 5. Lemak. 5:30 memang orang perempuan yang pertama dekat mesin pajak. Mak lah, dia pertama stres. Lepas tu sampai kat kereta, kunci. Mana kunci? Cari kunci. Kat tangan kunci. Dia nak balik cepat. Kau tengok muka kat traffic light tu. Ya Allah, stresnya. Dia punya rapat duduk kan. Dagu atas steering. Dia punya nak cepat balik. Bodoh traffic light. Traffic light pun bodoh nampak tak? Dia nak cepat. Sebab orang perempuan ni paling terfikir akan anak. Betul tak? Dia dua. Tak anak dia, anak mak mentua dia. Laki kau lah, halah lembab betul lah pagi-pagi ni.
Betul tak? Nak balik cepat, nak siapkan tu, balik kan masak lagi, balik kan siapkan tu. Jadi dia perlukan me time. Me time ni suami-suami kena faham. Me time ni ada 3. Pertama, pelepasan untuk kerja. Suami balik dah ya. Kau janganlah kusik tadi elok, apa yang kau usik? Kau nak sabotaj aku camah. Tiba-tiba makin kuat lah. Menyesal aku kusik tadi. Okey, terima kasih. Tak, maksudnya me time pertama bagi pelepasan. Suami balik, yang dah cukup. Pergi masuk bilik, pergi mandi siap. Nanti kan kita makan. Ya ni tak apa, ni biar abang sudah kan. Abang dah pergi mandi. Dah rupa rimau tengok. Nampak orang perempuan rasa happy tak kalau ada suami cakap macam tu? Nampak tak? Yang kedua, me time yang kedua, bagi masa isteri kita untuk keluar dengan kawan-kawan dia. Tak ada plan dengan kawan-kawan tu lah, ingat plan nak keluar juga tu, ajak dia orang keluar tu hari Sabtu Ahad ni, ataupun ajak datang rumah ni. Abang pun dah lama tak jumpa dia orang. Ada contoh, wah ni siapa nak jumpa siapa ni? Wah kan contoh lah. Tak, bagi isteri kita keluar dengan kawan-kawan dia untuk dia relax, dia nak cerita, dia release tau. Yang ketiga, untuk diri dia sendiri, kita pergi booking kan spa muslimah. Dia pergi nak buat pedicure, manicure kan, nak cure branicure kan. Lepas tu cuci muka, facial, cuci rambut, apa semua kan. Alhamdulillah kan. Abang dah booking kan. Bukan balik kena bayar lah. Bukan suami saya dah booking, dia booking je pun dia tak bayar. Wajib langsung stres balik tu. Kan, tak masuk booking bayarlah sekali. Betul untuk diri sendiri. Dan suami kata nak ambil ni, lepas tu nak pergi shopping, pergi. Kadang orang perempuan ni dia seorang pun dia jadi kan, dia bawa anak perempuan seorang ke, ataupun dia bawa kawan yang lebih kurang sama kan. Bagi duit seronok dia. Duit tak adalah banyak sangat kan, bagilah dalam 100 200. Jadilah dia bukan apa, dia nak jalan-jalan tu adalah benda kan, dia nak beli apa kan. Barang mahal sangat. Dan jalan dia tengok je, sudahnya beli kat Shopee. Tak apalah, tapi maknanya itu penghargaan untuk orang perempuan. Sekali je, sehari, sebulan, takkan tak boleh bagi. Orang perempuan bukannya nak sangat apa, tapi itu cara menghargai. Sebab macam kita tu, sebab orang perempuan pula kena hargai me time suami. Me time suami apa? Depan TV tengok bola. Dia tengok cerita apa yang dia suka kan. Orang perempuan kat dapur mengangkang kat depan TV tu, tengok tolonglah kat dapur ni. Jangan abang tu salah tu. Kan? Ni abah tengah tengok TV, biar. Tolong mak. Nampak? Bagi. Jadi suami tu terdengar tu sampai dengar tu. Maknanya mak bagi laluan dekat ayah dia. Sebab saling memberikan me time tu. Faham tak ni? Kau nganggur sampai ke lantai tapi buatnya tidak. Apa cakap betul ni? Tu yang kedua. Belanja pada jalan yang diridai Allah. Rezeki tu, duit tu kita sedekah. Contohnya nampak ada orang susah, bagi. Nampak ada tabung, jangan senyum, masukkan duit. Senyum tengok tabung, senyum tu sedekah. Tabung nak duit, bagi duit. Dan nampak mak kita tak sihat, bagi duit. Mak mentua kita, bagi duit kat mak. Bagi kat isteri, so bagi kat mak. Sebab isteri, abang nak pergi sini tak? Sebenarnya isteri tu seronok, rupanya suami dia ambil berat juga mak mentua dia. Dah bagi kat mak. Cek-cek dalam envelope RM10. Ilah kecoh kan. Tapi tak apalah, walaupun RM10, walaupun sikit kan. Tapi maknanya bagi. Kemudian ketiga, berusaha untuk mendapatkan rezeki yang halal. Persoalan yang kita nak tanya, bukannya rezeki kita ni apa ni halal, apa ni memang confirm halal ke tak. Sebab memanglah kita, aku makan gaji bukan aku mencuri. Sebenarnya soalan nak ditanya, bagaimanakah caranya untuk menghalalkan rezeki yang kita cocok pada setiap bulan ni. Mana kita kerja relax-relax, orang lain kerja teruk tapi gaji sama. Pernah fikir tak? Kita tak buat kerja tapi gaji sama. Apa perasaan kita? Tentu kita rasa ada something wrong somewhere. Akan ada rasa tak kena, ada rasa macam tak best. Tapi bila lah terlampau biasa makan duit yang macam itu, maka tu yang dijadikan kita kena betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Kan? Tu dia. Kemudian keluarkan sedekah wajib, iaitu zakat, keluarkan. Setiap tahun suruh kira. Ada setengah orang perempuan, menurut kajian orang perempuan paling rajin sekali buat potongan zakat berjadual.
Dia akan bayar, dia tolak siap-siap RM10, RM10 sebulan, RM20. Kadang-kadang tu yang paling baik tu orang perempuan dah lah bayar RM20. RM10 untuk dia, RM10 untuk gaji suami dia. Bayangkan, dia bayar zakat suami dia sekali. Tak malu betul. Ada berlaku macam tu. Kan? Tapi, maknanya bayar zakat. Kemudian, bersedekah kepada anak yatim. Ini saya dah sentuh tadi. Kemudian, ikhlaskan pemberian kepada Allah, bukan mengharapkan pujian. Bila sedekah, bukan harapkan pujian. Seterusnya, hulurkan pemberian sunat sedekah. Kemudian konsep sedekah berikan satu yang kita sayang. Yang kita sayang. Belum sempurna keimanan seseorang selagi mana dia belum menginfakkan sebahagian pada harta yang dicintainya. Memang susah. Kan bukan susah, bukan senang nak sedekah ni rupanya kan. Kita fikir dia apa halangan nak buat baik ni? Halangan nak buat baik ni ada dua. Yang pertama hawa nafsu, yang kedua keraguan. Hawa nafsu tu fikir, kan kalau aku bagikan berapa tinggal kat aku. Dia kan fikir tahu nafsu. Atau nak buat baik je isteri. Bang, jadi tak kita nak makan kat luar malam ni? Dah, nak keluar tak jadilah sedekah. Contoh. Yang kedua, keraguan. Betul ke sedekah ni boleh memanjangkan umur? Betul ke sedekah ni boleh murahkan rezeki? Boleh ke? Betul ke ayat dalam surah Ibrahim ayat 7 tu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil syadid. Kalau kamu syukur aku lipat gandakan. Tapi kalau tak syukur Allah bagi azab. Betul ke? Gila tak gila kan? Kita bila mempertikaikan rezeki itu akan melipat kali ganda, seolah mempertikaikan ayat Quran yang Allah Ta'ala dah beritahu. Tanpa kita sedar. Percaya Allah Ta'ala akan bagi. Dan begitu juga, cari harta dunia untuk dijadikan bekalan akhirat. Kemudian, kalau nak berniaga pun boleh berniaga. Tak ada masalah, boleh berniaga. Tapi jangan sampai mengganggu tugas hakiki. Maknanya luar waktu pejabat, tak apa. Jangan time waktu pejabat. Tak beli tak apa, baca dulu WhatsApp group. Nampak tak berapa ramai orang macam tu kan? Alhamdulillah benda ni berlaku kat semua tempat kecuali syarikat Air Selangor Ulu Langat. Meniaga yang kerja dia kan? Jangan ingat saya baru malam tadi ceramah untuk Ihya Institute di Singapura. Saya ceramah online malam tadi. Tajuk dia mencari keberkatan rezeki dalam norma baru. Orang yang bekerja dari rumah ni bukan senang tau. Ada orang kata kita kerja berumah, tak payah kerja sangat pun tak apa. Rezeki tu darah daging tu. Duduk kat rumah kita buat bisnes online, tak buat kerja macam. Itu sebab saya berhenti kerja tu. Pencen tu buat bisnes online. Tak adalah, mana ada. Taklah online sangat kan. Tapi makna kata kita boleh bebas kan. Ui lah macam masa mula berhenti kerja tu 2 hari pertama tu bangang lah kejap. Sebab biasa kan kita kerja pancat, dah tak kerja pancat tu lain macam betul kan. Nak ajakkan kau minum semua pergi kerja kan. Sudah pun nak buat, lepaslah mamak kan. Duduk mamak, lap minum bagi kan. Tapi lepas tu rupa-rupanya tu petanda-petanda awal. Lepas tu sibuk dah sampai ke hari ni. Saya sebenarnya daripada Perak ni, daripada Siskandar, sebab sekarang ni tengah syuting, tengah penggambaran program terbaru Syamsul Debat, iaitu program My House, iaitu kita menambah baik, ubah suai rumah asnaf, yang mana bajet setiap rumah diperuntukkan dalam sekitar 25,000 setiap rumah untuk repair rumah tu. Dengan cat dia, dengan bilik yang bayang ada satu rumah dia ada satu bilik saja. Bising betul siren ni. Satu rumah ni dia ada satu bilik, dia ada 7 orang anak. Bilik tu pun tukar baju je, bayangkan 7 anak. Fikir bagaimanakah kaedah dia menjaga anak tu, macam mana 7 anak. Jadi kita buat ubah suai, kita tambah 2 bilik, kita bagi katil double decker untuk anak dia. Jadi semua anak dapat katil satu, termasuk satu double decker tu, bawah tu ada untuk 2 orang. Dan kemudian ni kita tengok dekat mak ayah tu pun kita bagi katil. Yang tu paling seram sekali tu. Mak ayah pun dapat katil. Saya kata 6 bulan lagi saya datang, cuba jangan bertambah lagi anak seorang tu. Saya kata tu. Yang tu gelak dia. Jadi makna kata kita repair. Jadi saya sekarang 2 minggu ni kita dah selesai 3 episod buat dekat Negeri Sembilan. 2 episod di Pontian. Kemudian sekarang tengah settlekan dalam beberapa hari sampai 26 hari bulan kita akan settlekan di Sri Iskandar Perak. Habis Sri Iskandar kan, terus bergerak pergi ke Rompin Pahang untuk 3 minggu lagi. Habis dia daripada mula pecah sampai siap tau rumah.
Tu kadang kalau kontraktor tak perform payah di Perak ni, alhamdulillah kontraktor bagus. Dan sampai lepas habis jadi di Pahang, kita akan bergerak ke Kuala Terengganu dan Kuala Besut untuk siapkan 2 rumah pula ke Terengganu, last kali di Selangor. 13 episod, kena tengok nanti. Akan mula bersiaran di TV Al Hijrah pada 25 Januari 2021. Nanti boleh tengok lah kan. Tapi nak ceritakan bukan apa, tengok ada orang susah, syukur dengan apa kita ada. Itu sebabnya cara kita nak bersyukur dengan apa yang kita ada ni ada 3. Pertama, jangan sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Kedua, jangan sibuk tengok kelebihan orang lain sampai terlupa tengok ada orang lagi susah daripada kita. Dan yang ketiga, jangan terlupa apa rezeki yang kita ada hari ni semuanya Allah bagi. Allah izinkan. Kan, kalau Allah tak izinkan, kita tak akan dapat. Kita kerja, minta kerja, beratus-ratus orang minta kerja, kita dapat. Cuba fikir. Jangan kita kata, memanglah orang ni tolong. Tak, dia bukan masalah orang tolong. Percaya cakap saya. Jangan sekali-kali termakan ayat dia tolong kita, tu sebab kita dapat kerja. Salah. Sebenarnya Allah izinkan. Orang tolong, sekadar tolong, ayat tolong. Bukan dia bagi kerja, dia tolong. Terima kasih dia tolong. Tapi dapat kerja sebab Allah. Allah yang izinkan kita dapat kerja. Tu jangan kita salah fikir tu. Hutang budi tak habis-habis, tu hutang budi kan. Orang tu pun sebenarnya kalau orang tu bagus, iman dia tu kuat, dia takkan mengaku dia tolong. Tak adalah, tu biasa je. Semua kerja Allah. Dia akan tu ambil macam tu. Dia takkan ambil kredit. Engkau kerja dulu, aku tolong tu. Orang tu memang tak ada guna hidup tu. Tuan-tuan, Jadi, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apakah tanda-tanda rezeki kita ni diberkati? Ni mustahak. Nak tengok tanda-tanda rezeki kita ni diberkati oleh Allah. Yang pertama, kita akan sentiasa rasa cukup. Alhamdulillah. Rumah walaupun rumah flat, alhamdulillah. Walaupun kereta hanyalah Grand Liviva, bukan Livina tau, Liviva 660. Alhamdulillah, syukur. Naik kan pelaga, abang ni awak lah, langsung tak jadi keluar. Contoh mak dia kata kemesraan kan. Orang naik kereta besar tu jauh lah, sayup, faham tak? Walaupun meja kecil makan, kan meja untuk 4 orang, orang semua meja untuk 6, kita meja untuk 4 orang je, tapi mesra dengan isteri kita rapat. Sayang, nak lauk tu ni ambil lah sendiri. Salah ke abang nak manja dengan isteri abang? Abang ni kan ada je tau. Suapkanlah. Abang ni apa hal malam ni? Dia cakap kan buka mulut tu, janganlah gigit. Nampak. Tapi kalau meja panjang untuk 20 orang punya meja, bini ujung sana, dia ujung sini, hulukan laut tu. Apa? Pekak ke? Kan? Apa benda kan? Mesra, nampak tak? Kita dulu, orang dulu, meja pun tak ada. Kan? Hati tikam mengkuang. Tapi bila duduk berlaga lutut dengan adik-beradik, nampak? Berebut-rebut makan. Lepas tu berdoa, minta-minta lah lauk ayah. Ayah pula ada lah meja kat atas meja. Ayah makan kat meja, kita kat bawah. Berdoa mudah-mudahan adalah lauk ayam lebih dekat bawah tudung saji tu. Dan ayah bangun, dia pergi tengok. Ada. Apa ambil kan? Sekarang ada meja marble. Bukan marble. Dan jangan makan. Nanti mama suap, nanti berterabur. Tak bagi anak makan sama. Apa guna beli meja mahal tak boleh makan sama? Betul tak? Orang tu dulu makan dekat tikar mangkuang, bersepah lah, padahal kibas kat luar. Betul tak? Jadi pergi cari balik tikar mangkuang tu. Kau jual meja tu. Kan? Sebenarnya orang tu dulu ajar kita tentang adab dan kemesraan. Orang tu dulu macam tu. Orang tu dulu mana boleh bagi cawan tak ada alas. Orang tu dulu. Tak, ni contoh. Kan?
Macam ni lah bagi lah. Contohlah kan. Dia mesti kena ada lah bola. Dia ada macam ada adab sikit. Jemput minum, orang tu pun sambut. Terima kasih lah banyak. Dah datang Sri Iskandar, datang Perak. Kosong bagi. Contoh. Makna kata. Aduh. Tak ada. Saya ni kalau tak gurau, tak boleh gurau. Nasib baik kau tuang tadi. Kalau kau tak tuang tadi pun jadi bahan tu. Dah lah aku tuang sendiri. Tak lah. Terima kasih. Betul. Dia bila orang ambil tu, dia pegang kan. Nampak beradab. Bismillah. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap betul. Nampak. Cara dia. Dengan tahap air kosong tu. Macam mana kau bancuh air kosong ni? Wah, cara tanya. Dah. Tang adab, kasih sayang. Betul. Itu penting tu. Kita akan rasa cukup. Malahan berlebih-lebih. Mak ayah kita cuba tengok. Kita perasan tak yang kita bagi duit bulan-bulan kat mak kita? Adik-beradik semua bagi. Adalah seorang dua yang tak bagi, tepi lantak adalah yang kita bagi ni kita bagilah. Kita bagi kat mak kita, mak, apa lagi mak cakap je. Kita kena fikir tu, kenapa kita boleh bagi kat mak kita? Maknanya mak kita dulu banyak jasa dia. Mana mak kita ni banyak doakan kita. Mak kita ni memang daripada dulu dah banyak kebaikan dia buat. Anak sampai tanya, mak ada apa-apa mak nak lagi cakap? Mak nak pergi rombongan. Mak nak pergi rombongan gimana? Cuma cakap, mak nak pergi mana? Itulah mak nak pergi. Mak nak pergi The Lost World of Tambun. Kampung mak kat Ipoh. Kau bayangkan tu. Ipoh pergi Tambun. Tak apa-apa, hang dan baik. Kan? Tak apalah, bagilah mak dengan kawan mak pergi. Ada apa-apa lagi? Itulah mak tengok jiran-jiran mak kan. Tengok. Anak-anak ni nak tolong ni. Mak cakap mak nak apa lagi? Kan? Itulah jiran mak tu kan. Dia dah tak pakai dah ceret menjerit ni. Ceret menjerit. Air dah masak. Dia lah masa pakak tak terangah. Terbakar dapur dah. Jadi mak, itulah mak nak pakai tu yang tekan-tekan terus panas tu, tekan-tekan terus sejuk. Tahu tak apa? Janganlah sebut jenama dia. Dia tak taja ceramah kita hari ni. Sebutlah mesin air. Kecoh lah. Tentang kat rumah dia pakai tu kan. Tu dia. Jadi kita akan rasa cukup. Kan? Balik rumah, alhamdulillah. Tengok anak pun cukup. Anak tak adalah ramai sangat, 12 orang. Mak halo ngaci atih. Siapa nama kau? Tak tahu nama anak tu rupa. Dek ramai anak lah. La ilaha illallah. Kan? Tak. Rasa cukup aja. Nampak isteri pun lagi rasa cukup. Dia bukannya takut isteri menakutkan. Itu pertama. Kedua, bila perilaku atau keadaan dan keluarga dilihat stabil dan bahagia, itu pun tanda rezeki berkat. Kat rumah rasa senang hati. Balik tu suami romantik, menyanyi suami balik. Indah sungguh panorama. Isteri kat dapur, bagai pulau ni warna. Anak, lala. Jadi lagu tu lah. Mak, mak bahagia betul. Iya. Yang abang marah betul dengan pejabat ni. Kenapa? Bos buat apa? Bukan masalah dia orang. Kenapa pula? Masa. Kenapa pula? Tahu tak? Daripada pagi pukul 8.30 tu sampai pukul 5.30 petang. Tak boleh tahan dengan serindu abang dekat isteri abang. Abang cuba buat kerja tu 2 jam je sudah lah. Abang tak boleh tahan lah. Berpisah. Abang kalau tak nampak muka saya, hidup tak ada makna. Awak. Kan, memang takkan berlaku lah kan. Macam tu lah kan. Susah lah nak jumpa kan. Yang isteri pun sama. Bila suami balik tu, abang, sonok tengok abang balik. Hari-hari cakap macam tu. Tahan tak boleh cakap? Abang, sonok tengok abang balik. Ini dah bawa balik. Apa hal kau? Kau boleh tanya suami tu. Bawa balik. Suami punya, habis tak kamu nak pergi? Soalan dah berapa tahan. Abang nak minum apa? Kau ambil lah kacau tikus apa dekat dapur tu, bawa keluar. Ya. Cuba mesra.
Abang seronok tengok abang balik. Itulah tu, abang pun lega dapat balik. Abang tengok muka abang pun tahu mesti abang lapar kan. Nampak? Tak ada tanya nak abang nak makan apa. Tak ada. Tu tanya mesti abang lapar kan. Suami pula balas tu, tadi memang lapar. Dia tengok muka sayang, hilang rasa lapar. Abang ni cerita tahu saya tak masak ni. Kau tak masak? Apa kan dia tak ada lagu kau je lah. Abang masak lah. Lauk kegemaran abang ikan bilis telur dadar kan? Kau jangan gelak tu lauk aku, kau jangan gelak kan? Tu dia kan? Jadi mana kata senang itu tuan senang je, stabil. Anak-anak pun baik. Assalamualaikum bah. Abah syoknya tengok abah dah balik. Bah tadi kan kat sekolah kan, happy je suasana kat rumah. Kebahagiaan kat rumah tu penting. Luahkan perasaan. Suami pun tanya-tanya cakap yang elok-elok. Dia jangan asbun. Asbun ni asal bunyi. Kan? Assalamualaikum. Salam. Kan? Belum. Kan? Dapur. Teruk kan? Cuba kita cakap elok sikit. Sayang. Ini tanya. Tak masak ke? Tak masak ke? Kebetulan suami lah, isteri pula ketua bahagian HR contohnya. Isteri pula garang ketua department. Dia tengah penat ni. Suami boleh tanya, tak masak ke? Dia boleh tanya soalan tu. Abang tengok dalam petai apa binatang ada dalam tu. Dapat tak ayat la ilaha illallah. Dahsyat betul. Itu memang confirm neraka bini macam tu. Suami tak ada binatang memang tu tumbuhan je dia. Cuba tengok apa sayur yang tumbuh dalam petai. Allah, dia punya marah. Cuba tanya, nak abang beli apa-apa ke dekat pasar untuk masak lu tengah hari? Abang, saya baru lepas beli barang itu. Bercakap je nak makan apa. Itulah teragak lah nak makan landak. Apakah gila nak makan landak? Benda yang pelik-pelik minta kan. Dengarlah macam tu kan. Alah abang gurau je. Masak lah. Apa yang saya masak semua sedap. Masak je. Kan? Macam tu lah. Kadang nak bergaduh ya. Yelah isteri penat kan. Kerja tahulah. Kerja kat syarikat Air Selangor. Kan kat Ulu Langat pula tu. Kan pejabat aku pun tak faham. Ulu Langat tapi pejabat kat Kajang. Aku tak faham. Tingkat 3 pula tu. Hari-hari naik tingkat 3 turun naik kan. Jadi lepas tu balik penat dan masak. Kita dah masak lah 2-3 laut untuk masak lauk ikan kisi. Lepas tu kita masak lauk telur masak kicap kan. Lepas tu kita masak lauk sayur. Sayur lepas tu masak ada sambal belacan kan. Dah siap. Makan bang. Tak boleh duduk makan. Tak makan sama ke? Tak boleh bang. Abang makan dulu nanti makan abang. Dia duduk kan. Macam lauk ada. Telur dadah tak ada. Tu boleh tanya lagi tu. Bini macam binatang masak dah. Telur apa hal telur kan. Abang tanya je. Ataupun dia cakap lembut maksud kasar. Dia lembut tapi maksud kasar. Telur dadah tak ada ke? Abang, tak cukup ke telur yang ada? Kau ajar tak kau ajar? Kau cakap. Dah sebab kan telur sak kicap tadi dah ada. Kan telur dadah kat kau tanya. Kan? Apa salahnya? Yang telur dadah tak ada ke? Mana telur dadah kejap Langsung isteri tu bangun ni suami capai tangannya. Tak payah. Abang lepaslah. Cinta sekali lagi. Lepaslah. Tak, abang tanya je kalau ada. Kalau tak ada tak apa. Duduk. Abang, bukan lama pun 2 minit je. Sayang, apalah maknanya 2 minit ni kalau sayang tak ada di sisi abang. Abang, anak kat meja makan tu muntah belilah tu. Tak terayu. Dia tak pernah tengok keadaan tu. Kan? Itu salah tu kan. Jadi kemesraan tu jangan disuruk-surukkan. Ya kan. Itu dia. Bahagia je kan. Ini panggil suami pun pakai postman. Panggil suami ke postman, faham tak? Suami tengah basuh motor ni. Long, pergi cakap dengan abah kau. Si goreng dah siap. Abah. Mak cakap si goreng dah siap. Kau cakap dengan mak kau kejap lagi. Tak poning postman tu. Return ambil balik.
Masuk dalam, mak, abah cakap sekali. Kau cakap dengan abah kau sekarang, now. Cakap Islam, cakap orang putih, now. Abah ni bukan Alum cakap tau, tapi mak cakap sekarang, now. Kau cakap dengan mak kau tak tiba bahasa ke apa? Wah, ni payah dah sampai ke ni. Mak ni abah cakap tau, bukan Alum cakap tau. Dia cakap tak kerti bahasa ke apa. Kau cakap dengan abah kau nyakong hajar boleh tak abah? Tu lagi susah. Langsung anak tu duduk kat tengah tu, tak dapat nak sampaikan lagi dah. Apa salahnya suami tengah basuh motor, isteri datang gosok lengan suami tu. Bang. Langsung tengah pegang pakai pipe tadi yang pegang getah pipe ni. Iya. Kena jahit tu keluar video klip ini ustaz. Langsung suami dia, koilat ki hen jabo hasti hen. Bini dia jawab, baris hoti hen canak cum. Jiran ke kanan tu, cak dum cak dum cak. Jiran pun terbabit. Dahsyat tu. Nah, kau tak pernah buat, mana kau tahu. Kau cuba dulu tengok. Sampai tukar-tukar baju ni macam tu. Kan, itu yang kedua. Yang ketiga, tanda rezeki kita berkat adalah apabila kita rasa mudah nak beribadah dalam rumah kita. Mudah nak solat, mudah nak sedekah. Dekat tempat kerja tak berkira. Tak apa, yang tu sini aku buat kan. Kau nak cuti esok tak apa, faham tu kau bagi aku, tak apa aku settle. Kau ni salah, kau cuti lah, relax je, aku cover. Macam tu. Mudah semua. Nak semayang senang. Hari tu PKP kan, tak pasal-pasal kan, semua kerja kat rumah macam semayang tarawih penuh. Tapi berapa ramai baru sedar dalam rumah dia, lah dalam rumah ni ada 3 helai je sejadah. Baru tahu. Barulah suami tu sedar dalam Quran tu banyak lagi surah selain pada surah Al-Ikhlas. Kemain lagi bapak dia je, Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Lagu anak belakang dah agak dah. Anak dah tahu dah ayah akan baca surah tu. Daripada dulu lagi kan mempertahankan. Boleh baca, tak ada masalah ada kan, tapi mempelbagaikanlah kan. Jadi mana kata dia mudah untuk solat, mudah melakukan amal ibadah. Rezeki kita perolehi itu diberkati, juga boleh melaksanakan ibadah-ibadah yang besar macam umrah, haji pun dia boleh buat. Okey. Yang keempat, rezeki diberkati adalah apabila orang di sekeliling kita suka dengan kita. Jawab. Tanya balik. Aku ni hidup aku sendiri je. Aku tak kacau orang tak kacau aku. Yang penting aku tak kacau hidup orang, jangan kacau hidup aku. Tak ada. Itu cakap orang hipokrit. Macam mana pun kita mesti nak berbaik-baik dengan rakan-rakan kita. Rakan-rakan pun kena baik dengan kita. Nak ukur, malahan contoh dekat kawasan rumah kita, Nabi kata nak ukur keimanan seseorang, tengok tahap hubungan kita dengan jiran kita. Baik ke tak baik? Kalau kau bergaduh dengan jiran kau, maka ada masalah dengan keimanan kau tu. Tentu kan? Nabi kata sesungguhnya dia tidak beriman, dia tidak beriman, dia tidak beriman. 3 kali Nabi sebut. Sahabat tanya, siapa ya Rasulullah? Orang yang menyebabkan tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya. Hati-hati. Kan? Kemudian tanda-tanda rezeki adalah anak-anak kita cemerlang dalam pelajarannya. Itu pun tanda-tanda rezeki yang diberkati. Anak kita dapat nombor 1 setiap tahun dalam kelas dia 5 orang. Macam mana pula kelas 5 orang? Kelas yang corot sekali dapat nombor 1 kan? Tak adalah. Maksudnya anak tu berjaya. UPSR dapat 6A daripada 5 subjek. Bayang berlebih pula A daripada subjek tu. Dapat keputusan cemerlang, result bagus. Tiba-tiba anak dah konvo. Tengok anak konvo menitis mata. Anak kita dah konvo lah bang. Tak sangka betul. Suami kata, kau kawal lah perasaan kau ni. Abang tak suka kau nak kita konvo. Konvo tadika aku agak-agak lah. Konvo tadika menyampah betul aku. Sekarang kan tadika pun konvo, tak apalah. Seronok tengok anak berjaya. Kemudian rumah kita diberkati juga, hidup kita berkati apabila rumah kita rajin dikunjungi orang. Tu sebab ada setengah orang, dia bila risau keadaan tu dia buat kenduri. Dia buat majlis, jemput kawan-kawan datang, jemput orang datang. Itu pun salah satu cara nak mengundang rezeki masuk dalam rumah kita. Buat kenduri, doa selamat apa semua buat je.
Sebab bila orang datang rumah kita, tu tanda rumah kita tu, hidup kita ni dia berkati. Dan begitu juga apabila doa kita senang dimakbulkan oleh Allah, itu juga tanda rezeki diberkati. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi pernah sebut kekayaan yang sebenar adalah ketenangan jiwa. Hati kita senang, hati kita tenang, itulah kekayaan yang sebenar. Mak kita dulu tak ada apa, ayah kita tak ada kekayaan kemewahan, tapi hati dia tenang, itu kekayaan yang sebenar. Mak ayah kita meninggal kebanyakannya sakit tua, tapi kita hari ni kebanyakannya belum tua dah banyak penyakit. Betul tak? Tu sebab saya pernah satu lagi ayat power yang saya pernah bagi kan. Orang muda dengan kuat mencari duit kan? Orang muda dengan sehat mencari duit. Betul kan? Orang muda dengan sehat mencari duit. Orang tua dengan duit mencari sehat. Jadi kita ni sekarang ni, peringkat muda-muda lagi, kena jaga kesihatan. Jaga kesihatan kita. Sebab itu juga salah satu bentuk rezeki kan? Kontrol makan. Saya pun dah terlebih berat dah kan? Tu yang tu, dia nak kontrol berat ni, elakkan makan 4 benda putih, iaitu nasi, gula, susu, tepung. Paling susah nasi. Siapa nak kuruskan badan, nasi, gula, susu, tepung, 2 minggu dah surut dah, insyaAllah. Paling susah nasi. Makan lauk je tengok, cuba. Paling susah nasi. Tapi kalau lepas 2 minggu kan, lepas 2 minggu kalau kita makan nasi balik semula kan, kalau lepas 2 minggu tu ikut dah okey dah. Dah okey, dah lali dah, okey dah, tak makan nasi pun tak apa. Tapi lepas 2 minggu kalau kita makan nasi balik, kita akan tengok berat badan kita akan naik lagi cepat daripada sebelumnya. Saya last makan nasi malam tadi. Jadi mana sebelum mula lagi lah kan? Belum mula lagi. Kan ada orang cakap, aku tak makan nasi, aku makan mi tepung. Sama so kena kontrol. Mihun okey lagi, walau mihun dia sama dengan nasi, tapi dia punya apa tu, dia lebih ringan lagi. Boleh makan lah mihun, boleh makan lagi. Kontrol lah, kontrol kawal kan. Sebab apa sekarang ni macam-macam penyakit pelik-pelik ni. Sebab kalau kita tengok coronavirus, kalau dia attack kita, untuk orang yang memang sedia ada penyakit dalam badan dia, paling susah nak survive. Jaga kesihatan kita. Ada orang cakap, takut ke Allah ke takut dengan coronavirus ni? Ayat kau kan? Yang sebenarnya Allah dah ajar kita, salah satu daripada prinsip maqasid syariah ni adalah elakkan mudarat. Elakkan mudarat. Ikut Nabi. Nabi ajar kita apa? Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kita selagi belum kenyang jangan berhenti. Bantai, balon, dah tersanak, dah cukup, dah tak boleh. Sebenarnya bukan macam tu. Ya, kontrol. Dan maka itulah dia tanda rezeki orang yang mempunyai keberkatan. Kita tengok dalam surah At-Talaq ayat 2 hingga 3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menunjukkan kepadanya jalan keluar dari kesusahan dan diberikannya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya rasa cukup setakat tu, sebab saya kena bagi masa. Saya bagi masa dekat semua, sebab saya faham tadi ada sebahagian dah bergambar, ada yang belum bergambar. Boleh bergambar, tak ada masalah. Gambar tagak RM10, gambar Abah RM5. Siapkan duit kecil. Tak ada lah, saja aja. Jadi kalau ada, macam mana kita nak buka sesi soal jawab ke macam mana? Sekejap saya tengok sekejap. Tengok ada tak soalan-soalan yang dikemukakan. Saya tengok ada tak soalan-soalan? Nak tengok ada ke interaktif, ada soalan-soalan ke? Saya tengok sekejap dekat saya punya Facebook, alhamdulillah kita ada 455 komen. Gila tu peramai warna ni. Setakat tadi berapa orang tengok? Kita ada 1,400 tengah tengok secara live. Okey, soalan ni ada tak soalan? Alhamdulillah dapat tengok pagi ni, sabarlah aku. Tak ada soalan ke? Kat tempat saya memang masih mengamalkan tradisi tu, bila buat kenduri jinjiran terus sama menyumbang. Okey, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jom
Tapi ustaz, bila dah berbuat baik, tapi dia orang duk sini-sini, pilih membeli pula. Macam mana tu ustaz? Kan? Orang sini-sini ni biasa. Memang ada penyakit orang yang lahir salah hari bulan ni. Memang ada. Kita buat baik tu di sini-sini pula. Kita ni di sini-sini. Pedulikanlah. Kita buat baik ni memang tu cabaran dia. Orang cakap, nak baik benar. Kita masuk jumpa bos, nak tanya. Bos ni kita bodek-bodek bos lah tu. Kalau nak tujak muka dengan tapak kaki saiz 9. Kan? Tak apa benda lah. Orang jumpa bos pun salah. Cuba sangka baik. Dah diajar. Jangan sekalian. Tengok surah Al-Hujurat ayat 12. Beritahu apa? Jangan sekali-kali kalian berprasangka. Kerana sebahagian daripada prasangka adalah dosa. Dan wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Dalam Quran dah beritahu. Nak juga tersangka. Tengok tu. Mulut panjang. Nampak kan? Baik sangat dengan bos. Minum dengan bos. Penyakit tak apa penyakit kau ni lah kan. Tak boleh pula baik dengan bos. Tengok. Saya memang ajar anak saya bawa buah tangan pergi rumah orang, terutama bila kenduri. Biar orang ajak kita datang rumah hanya untuk makan-makan, tetap bawa biarpun masak atau buat sendiri kat rumah. Baguslah tu. Jap. Tengok ada tak soalan ni? Kalau saya tak boleh minta pelik-pelik ni nak gurau, nanti isteri saya akan cari, kesian kat dia. Oh baik tu. Minta landak kan, cari landak macam tadilah cerita tu. Cari, abang terasa lah macam nak cari isteri seorang lagi, dia tolong carikan. Itu tanda nak kiamat tu kan, siapa payah nak jumpa tu kan. Marah kamu buat sabar, contohnya. Jap. Saya tak pernah garam dengan suami saya ustaz, tapi dia tetap takut. La ilaha illallah. Orang perempuan ni memang dia tak payah garang-garang. Orang lelaki takut dengan dia lah. Abang, lambat balik. Dia tak garang. Tapi lain macam, lain macam. Ingat tak kisah raja yang takut dengan permaisuri tu? Ada satu raja. Dia panggil semua rakyat lelaki dalam negara dia. Siapa takut bini berdiri belah kanan kereta? Siapa takut bini berdiri belah kanan kereta? Semua lagi belah kanan. Semua takut bini rupanya. Dia pandang kan nasib baik ada seorang siap peluk tiang ni. Kamu kemari. Apa pula? Tuanku nak jumpa, tuanku lah turun. Hancur tu dia suruh turun. Di satu negara yang tidak dapat dikenal pasti lah ni. Dia turun, dia pergilah nak dapat petunjuk besar. Sekarang ceritalah macam mana cara nak lawan bini better. Apa pula? Patik lagi takut bini. Asal kau tinggal belah mana? Bini patik dah pesan, jangan pergi mana-mana, tunggu sampai dia sampai. Lagi teruk takut. Ingat dia berani nak, lagi teruk takut. Berapa nombor plate, berapa mudah nak tegur teh. Berapa nombor plate mudah nak tegur. Sabarlah, apa nak nombor plate pula? Masalahnya ustaz, perempuan ni. Masalahnya ustaz, bila kita sweet, dia pula yang spoil. Nampak? Bila dah sweet, kita sweet lah sama. Orang perempuan jangan, orang lelaki tu terutama, kan perempuan. Abang, boleh. La ilaha illallah. Abang, kau beli tak? Jangan, gimana? Jangan macam tu. Abang sayang, I love you more. Peluk. Mana yang boleh? Jadilah. Mana yang dapat lah kan. Okey lah. Kalau badan berisi peluk, okey. Seronok. Sedap. Ini Halah. Tak payah nak slim sangat lah. Kan. Okey. Mana lagi tengok. Ada tak soalan? Dia ni banyak komen dia. Dia tengok soalan lah. Ada tak daripada staff nak tanya soalan? Makan imut portion. Betul tok makan nasi cepat turun. Start makan nasi semula naik banyak gila. Pembondo kau cakap ni. Main bahasa ringkasan tu salah kan? Okey, ada apa-apa soalan nak tanya? Apa beza rezeki yang diberkati dengan rezeki yang istidraj macam ni. Simple je. Dia istidraj ni kebanyakan orang dia tak nampak tau. Maknanya kita tak nampak kat orang lain, tapi kita kena semak kat diri kita.
Istidraj ni, siapa yang tak faham istidraj ni adalah sejenis binatang yang ada kat jalan, yang kaki ompek dengan siapa. Ada yang mencatit pula tu, sabarlah aku. Tak, macam ni istidraj ni adalah orang ni dia tak taat perintah Allah, tapi Allah tetap murahkan rezeki dia, bukan supaya dia dekat pada Allah, supaya dia terus jauh daripada Allah. Contoh orang Yahudi, contohnya orang kafir. Itu sebab kadang kita cakap kan, kenapa orang kafir ni senang sangat? Betul tak? Orang kafir dia tak semayang, tapi dia kaya raya. Dia tak semayang, duit dia banyak. Apa sebab? Ada satu ayat saya selalu sebut. Akhirat nanti orang Islam akan dapat dosa, akan ditimbang dosa atas kejahatan dia buat, dapat pahala kebaikan dia buat. Orang kafir, apa juga kau buat, kau tetap masuk neraka. Orang kafir cakap, tak adil pada kami. Tapi takkanlah kebaikan kami atas dunia tidak dibalas. Balas macam mana? Allah balas atas dunia lagi. Itu sebab dia dah dapat, kau jangan membuka akhirat besar. Sebab dunia dia dah dapat. Dia buat baik, dia dapat kebaikan dia senang, dia kaya apa semua atas dunia. Tapi kita ni orang Islam kena taat perintah Allah. Yang paling kita risau bab istidraj, Allah murahkan rezeki kita, kita tak sembahyang, kita tak sedekah, kita engkar. Malahan ada suami yang sound isteri dekat KL ni yang mengadu kat saya, kau ni bodoh, sembahyang Tuhan tengok tapi susah hidup, tengok aku tak sembahyang senang. Cakap macam tu dengan isteri. Ada? Bayangkan dengan nangkuh sebut macam tu, dan dia terus senang. Kita pun heran, main nombor ekor, main yang kena not first prize, second prize, third prize. Orang kau ajar lah sikit, kena belajar tu kan. Dia bangga. Ni judi, bukan judi, ni ikhtiar pelah otak dia kan. Tak, sebenarnya yang tu paling kita takutkan. Istidraj ni Allah bagi satu kemurahan rezeki supaya terus jauh daripada Allah. Beza dia adalah kita boleh tengok dari segi tindak tanduk dia. Dia tak semayang, dia tak beribadah, dia engkar, dia derhaka pada mak dia. Oh ya, macam-macam. Contohlah, macam-macam keburukan. Tapi yang tahu tu siapa? Kebanyakannya yang tahu adalah diri dia sendiri dengan orang-orang yang rapat dengan dia. Kita pun tengok orang tu kaya dia, kita pun tak berani nak cakap tu istidraj. Orang tu sendiri akan rasa sebenarnya. Tapi sebenarnya tu sebabnya mak ayah kita dulu, macam kita kata tadi, rezeki diberkati mudah. Kebaikan tu walaupun sikit tapi berkembang. Mak ayah kita dulu, ayah kita gaji berapa sen. Mak kita dulu bukan senang, meniaga lah, apalah. Tapi kita berjaya. Anak-anak lepas semua, dia berjaya ni tak semestinya masuk universiti tau. Berjaya ni tak semestinya kerja gaji pangkat tinggi. Tak. Menjadi. Kemenjadian tu nak tengok kat mana? Ni, yang cerita dia tadi. Apa dia? Adab, akhlak. Yang tu kita kira. Imam Malik kata apa? Biar ilmu agama tu sikit, tapi jangan tak ada ilmu adab. Faham tak? Belajar taklah tinggi sangat, tapi hormat orang tu, orang berkenan dengan orang tu. Baik betul budak ni. Anak siapa tu? Anak siapa tu? Dia tu belajar kat universiti mana? Tak adalah, dia jannam, dia berhenti sekolah, dia jaga mak dia kat rumah. Baiklah budak tu, berkenan tengok mak. Dia tu, woi gila kau, dia ni pengurus nombor 1 dalam dunia. Bab-bab air ni dia nombor 1. Bukan Selangor, bukan Malaysia, dunia. Bapak segala air. Tapi ya Allah, maki hamun orang, adab langsung tak ada, kurang ajar. Orang hormat tak? Orang tak hormat. Duit banyak macam mana, tapi kalau tak ada adab, orang tak suka. Betul tak? Mak ayah kita tu orang sebut, ayah kau dulu bagus lah. Bila kau ni kenara, dia mesti datang awal. Mak kau dulu kalau datang, dia siapkan sambal ni. Mak kau dulu ada lauk pengantin, memang mak kau. Semua baik-baik, nampak? Ada sebut, mak kau paling kaya, tak sebut. Mak kau paling banyak duit, tak sebut. Nampak tak? Jadi perbezaan kalau orang nak faham istidraj ni, itu dia. Istidraj ni bila seseorang tu Allah berikan kepada dia. Tapi kita ni jangan cakap, itu istidraj tu, jangan cakap, jangan. Sebab kita tak ada keupayaan nak melabelkan orang. Itu sebabnya kalau kita tengok dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj kan, kita tengok macam mana Nabi digambarkan macam-macam peristiwa. Orang tak keluar zakat, macam mana keadaan. Orang yang gemar cakap, dia bercakap tapi dia sendiri tak buat. Sedekahlah pada orang. Dia suruh sedekah tapi dia tak sedekah. Tu yang kisah seekor lembu keluar pada lubang yang kecil, nak masuk balik tak boleh. Kan? Semua dah ada atas dunia ni, semua dah ada. Orang yang berebut-rebut jawatan, tengoklah, jangan cerita wakil rakyat. Wakil rakyat dah tentu-tentulah membunuh satu sama lain, kutuk mengutuk satu sama lain, betul tak?
Belum cerita lagi orang yang nakkan satu jawatan yang sanggup burukkan rakan sekerja dia supaya dia dapat jawatan tu. Belum cerita lagi. Orang yang macam mana ni? Ingat tak orang yang memikul seberkas kayu ketika Isra Mi'raj tu? Dia bekas kayu tak terbawa tu, minta lagi bekas kayu yang lain. Jawatan sedia ada pun tak terbawa, nak jawatan lagi tinggi lagi. Nak tambah tanggungjawab lain. Nak jadi ketua kampung, nak jadi ketua lorong, nak jadi ketua persatuan ni, nak jadi ketua khairat, ni ketua khairat kematian, pengurusi masjid, semua nak jadi. Tak payah. Banyak jawatan lagi lambat masuk syurga. Kan? Nah, tu dia. Jadi hati-hati. Satu lagi, itu sebabnya saya nak cerita juga tentang ujian. Kita bekerja memang ada ujian. Syukur tuan-tuan. Tuan-tuan ni duduk kat syarikat Air Selangor ni, syukur sebab tuan-tuan masih ada kerja. Kat luar sana yang paling teruk sekarang struggle adalah orang yang kerja sendiri. Paling teruk, kesian. Yang meniaga, yang apa, macam-macam. Tu sebab orang mengamuk pasal kedua LSP, orang mengamuk. Macam kita yang memang bekerja sekarang, kita mungkin tak rasa sangat, at least ada gaji. Kan? Tapi ujian ada tak? Tetap ada ujian. Ujian ni, anak sakit, mak ayah sakit. Tu ujian. Tapi kena ingat satu perkara. Nabi kata, kalau orang tu 40 hari berturut-turut tak diuji oleh Allah, dibimbangi dia jauh pada rahmat Allah. Mesti ada ujian. Mesti ada ujian. Ceramah tiba-tiba naik 3 tingkat, tak ada lift, ujian. Bukan senang tuan-tuan perjuangan. Tingkat 2, tingkat 2 tinggi betul. Tak ustaz, ceramah atas ada satu lagi. Pandai dia station dengan aku dekat tu kan. Pandai lah dia kan. Jadi rasanya tu aja. Saya ucap terima kasih banyak. InsyaAllah di lain kesempatan kita bertemu lagi. Sungguhnya yang baik.